teguh kita menang bersama. Dengan ini, Kolakrai menyokong belanjawan 2021 ini dengan sepenuhnya. Kolakrai juga ingin menegaskan bahawa akan penuh teguh menyokong Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Dipertua, yang kedua ialah infrastruktur kepada Kelantan. Sekalipun dalam keadaan gawat sebegini, Kelantan tidak dipinggirkan, alhamdulillah. Penerusan projek Lebuh Raya Central Spine Road CSR adalah sangat penting kepada rakyat Kelantan, khususnya Kolakrai. Harapan rakyat Kelantan agar penerusan ini disertakan dengan mempercepatkan pembinaannya, khususnya laluan Macang Kolakrai dan Kolakrai Gua Musang. Saya menaruh keyakinan yang tinggi CSR ini akan dapat menyelesaikan masalah kesesakan dan mempercepatkan aliran trafik, terutama musim perayaan. Malah semestinya projek ini bakal meledakkan serta memacu dan merancakkan ekonomi kepada Kelantan, insya-Allah. Alhamdulillah, kali ini juga Kelantan mendapat jambatan Palembang yang menghubungkan Bandar Kota Baru dengan daerah tempat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Keuangan atas keprihatinan. Yang ketiga, Datuk Yang Dipertua, ialah berkaitan dengan pelancongan domestik. Kerajaan mengambil peluang yang sangat baik ketika wabak COVID-19 ini membelenggu kita dengan menyemarakkan pelancongan domestik. Kolakrai sendiri merupakan fenomena baru sebagai pusat pelancongan di Kelantan. Misalnya, Train to Dabung. Kini adalah salah satu fenomenanya. Rakyat di hilir Kelantan menaiki kereta api di Wakaf Baru dengan tambang hanya RM5 untuk orang dewasa, manakala RM3 untuk kanak-kanak untuk ke Pekan Dabung sejauh sekitar 150 km. Saya mencadangkan Pekan Dabung dibangunkan dengan lebih pesat, antaranya beberapa penambahbaikan untuk kawasan pelancongan yang sedia ada bagi merancakkan lagi pelancongan domestik. Selain Dabung, saya juga mencadangkan sejumlah peruntukan untuk membaik pulih jambatan Sungai Nal yang hampir berusia 80 tahun dan mempunyai nilai sejarahnya yang tersendiri. Sejumlah peruntukan untuk menaik taraf kemudahan pelancongan di Latar Berangin dan juga sejumlah peruntukan untuk penyelenggaraan kemudahan pelancongan di Kampung Mambung yang terkenal dengan tembikar tanah liat. Datuk Yang Dipertua, ternyata Kolakrai mempunyai kelebihan untuk diangkat sebagai pusat pelancongan domestik di Malaysia. Oleh itu, dengan belanjawan kali ini yang memperuntukkan sebanyak RM50 juta bagi memajukan sektor pelancongan, saya yakin kerajaan tidak akan meminggirkan sektor pelancongan di kawasan saya, iaitu Kolakrai. Saya akan sampaikan kertas cadangan dan surat permohonan usai saja selesai ucapan perbahasan belanjawan pada kali ini. Kesemua cadangan dan surat permohonan itu telah pun saya sediakan. Dalam masa yang sama, saya menyokong usaha kerajaan untuk mempertahankan sektor pelancongan, untuk mempertahankan pekerja sektor pelancongan yang terjejas teruk sebanyak 1.5 bilion untuk melanjutkan pelaksanaan program subsidi upah yang melibatkan hampir 900,000 pekerja. Semoga bantuan ini dapat memanjangkan hayat sektor yang terjejas. Yang keempat, perumahan. Sejumlah 1.2 bilion yang diperuntukkan kepada pembinaan rumah oleh kerajaan melalui pelbagai skim, antaranya skim perumahan rakyat PPR, rumah mesra rakyat PMRMR, penyelenggaraan perumahan dan perumahan penjawat awam melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kolakrai mempunyai tanah yang luas dan kami telah bersedia untuk bekerjasama membangunkannya. Saya berharap kali ini Kolakrai akan terpilih menjadi antara destinasi untuk program-program kali ini. Yang kelima, Datuk Yang Dipertua, kesalin hubungan digital. Masih terdapat banyak kawasan di Kolakrai yang tidak mempunyai hubungan internet. Hanya 1/3 kawasan Kolakrai mempunyai kemudahan internet ini. Dengan belanjawan sebanyak 7.4 bilion yang kerajaan umumkan, saya berharap kawasan yang lemah capaian internet dapat diatasi dengan sebaiknya. Saya mempunyai senarai kawasan-kawasan berkenaan yang boleh diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Harapannya, kawasan-kawasan seperti sekadar saya sebut sebahagian dari di sini, antaranya Lataret, Kandek, Pasir Era, Lubuk Simpul, apatah lagi Kampung Pasir Berdengung, nun jauh di hujung Dabung, akan mendapat perhatian daripada belanjawan kali ini. Yang keenam, Datuk Yang Dipertua, ialah insentif pengeluaran getah. Sebahagian besar penduduk Kolakrai adalah penoreh getah. Oleh itu, sekarang merupakan waktu yang sangat tepat bila kerajaan menaikkan insentif pengeluaran getah ini. Belanjawan kali ini memperuntukkan sebanyak RM300 juta berbanding RM150 juta sebelumnya. Saya yakin dengan kenaikan ini sedikit sebanyak memberi kebaikan kepada 150,000 pekebun kecil di seluruh negara, termasuklah di kawasan saya, Kolakrai.
Satu lagi perkara serius yang perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan ialah berkaitan dengan kekurangan tenaga buruh dalam sektor kita. Maklumat yang saya terima ialah kerana pandemik yang melanda ini, ramai buruh asing pulang ke negara masing-masing yang mengakibatkan kekurangan tenaga buruh. Jadi perlu difikirkan bagaimanakah untuk mendapat tenaga buruh ini bagi menampung keperluan semasa. Yang ketujuh, Datuk Yang Dipertua, program peritoneal dialisis. Data terkini menunjukkan terdapat hampir 100 orang pesakit di Kuala Krai yang memerlukan rawatan dialisis. Untuk mendapatkan rawatan bagi pesakit buah pinggang, hanya terdapat di Hospital Sultan Ismail Petra, Kuala Krai. Saya difahamkan sudah ada pesakit yang terpaksa menunggu giliran kerana kekurangan mesin dan peralatan. Kuala Krai adalah kawasan parlimen yang luas dan jarak yang jauh memang menyukarkan pesakit, khususnya dari daerah Dabung untuk mendapat rawatan, iaitu jarak sekitar 70 km. Oleh itu, saya berharap kerajaan meluluskan sebuah pusat dialisis untuk pesakit buah pinggang di Klinik Kesihatan Dabung. Yang ke-8, Datuk Yang Dipertua, penambahbaikan infrastruktur luar bandar. Usaha murni kerajaan mengurangkan jurang antara bandar dan luar bandar adalah amat baik dan perlu disokong. Dengan peruntukan sebanyak 2.7 bilion ringgit, sebahagian besarnya untuk jalan-jalan luar bandar, bekalan air, elektrik, bantuan perumahan untuk golongan miskin dan lampu jalan. Ini menunjukkan kerajaan begitu prihatin untuk mengurangkan jurang tersebut. Saya ingin menarik perhatian Kementerian Pembangunan Luar Bandar ke semua elemen yang ingin dilaksanakan tersebut amatlah bersesuaian dan bertepatan dengan kawasan yang saya wakili. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB kerana telah menyiapkan loji rawatan air Tualang 2 yang akan dirasmikan pada 22 November tahun ini, 2020 ini, oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan dan akan turut dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Luar Bandar. Dengan siapnya LRA 2 ini akan dapat menyelesaikan sekitar 19,000 akaun pengguna di Kuala Krai. Saya juga ingin menegaskan bahawa Kementerian Kerja Raya perlu memberi perhatian secara serius terutama tentang pembaikan jalan-jalan persekutuan. Ini kerana saya melihat kontraktor-kontraktor khususnya konsesi yang terlibat hanya membuat sambil lewa dan tidak bermutu tinggi. Ini menyebabkan jalan-jalan tersebut cepat rosak dan semestinya ia merugikan keuangan negara yang kita cintai ini. Yang ke-9, Datuk Yang Dipertua, berkait rapat dengan kemasukan pelajar ke IPT, memandangkan semua pelajar baru yang mendaftar di universiti tidak dapat hadir ke universiti masing-masing dan hanya belajar secara online akibat pandemik COVID-19 ini. Saya ingin mencadangkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi supaya yuran pelajar-pelajar ini dihapuskan ataupun paling tidak pun dikurangkan yuran pengajian mereka. Ini akan dapat mengurangkan bebanan semua pihak, lebih-lebih lagi golongan B40 dan juga M40. Mohon mencelah. Tak ada masa. Minta maaf. Banyak lagi poin saya. Minta maaf. Yang ke-10, Datuk Yang Dipertua, ialah memperdaya lulusan tahfiz dan pondok. Langkah kerajaan memperkenalkan program TVET untuk pelajar lepas lulusan tahfiz dan pondok adalah sangat baik dan kena pada masanya. Sebelum ini lulusan tahfiz dan pondok hanya dilihat dan dipandang sebelah mata oleh sesetengah pihak. Dengan program TVET ini diharapkan hala tuju masa depan lulusan tahfiz dan pondok akan menjadi lebih cerah. Hasilnya insya-Allah akan dapat melahirkan hafiz yang mahir dalam bidang teknikal ataupun lepasan pondok yang berkebolehan dalam bidang vocational. Yang ke-11, pembelajaran online di sekolah. Setelah semua sekolah ditutup ekoran pengumuman Kementerian Pelajaran Malaysia pada 8 November yang lalu dan pembelajaran kini adalah secara online, saya ingin mencadangkan agar Kementerian Pelajaran Malaysia dapat menyiapkan jadual pembelajaran secara online kepada pelajar seluruh negara, khususnya akan menduduki peperiksaan SPM dan STPM yang boleh diikuti melalui siaran TV khas. Mata pelajaran akan diajar secara online oleh guru-guru cemerlang KPM dengan cara paling kreatif dan inovatif. Selain pelajar, guru-guru juga dapat menimba ilmu daripada guru-guru cemerlang tersebut. Ini sebagai persediaan dan persiapan untuk pembelajaran apabila sekolah ini dibuka nanti. Yang ke-12, Datuk Yang Dipertua, ialah sudah hampir setahun kita diuji dengan pandemik COVID-19. Kita harus kita hidup dalam norma baru bagi memastikan rantaian virus dapat diputuskan secepat mungkin. Ini semua kuasa Allah. Maka azimat yang paling mujarab selain mematuhi SOP ialah dengan kembali kepada Allah. Jauhkan daripada segala maksiat sama ada secara individu ataupun berkerajaan yang tentunya melambatkan musibah ini diangkat, bahkan terus mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saya menyarankan
hentikan segera acara hiburan yang menyalahi syariat, apatah lagi dalam bulan Rabiul Awal, dikala umat Islam masih menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ia tentunya sangat tidak sesuai dan keterlaluan. Di samping itu juga, program hiburan sebegitu tentunya sangat tidak relevan di ketika rakyat sedang menderita, hilang punca pendapatan dan pekerjaan. Penganjur langsung tidak menghormati sensitiviti dan keperitan bencana yang sedang melanda rakyat dan negara sekarang. Saya juga mengambil kesempatan ini mengutuk sekeras-kerasnya kenyataan Presiden Perancis kerana menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Islamfobia masih bersarang di minda beliau di saat Islam sudah semakin diterima dengan baik di serata dunia. Dalam masa yang sama, sebagai orang Islam, kita akan terus mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan amalan dan sunnah Nabi sebagai tanda kita sayang dan cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13 Datuk Yang di-Pertua ialah pandemik COVID-19 juga menjadikan urusan haji dan umrah ke tanah suci Makkah terhenti. Kerajaan Arab Saudi seperti mana yang diketahui telah mula membuka kedua tanah suci untuk tujuan umrah dan haji. Sehingga kini masih belum diketahui apakah SOP yang sejelasnya tentang haji dan umrah. Saya mohon Kementerian terbabit menjelaskannya, apakah perancangan pihak kementerian dalam menangani isu ini ataupun berdepan dengan suasana akan diberi untuk kemudahan rakyat Malaysia menunaikan haji ini, umrah ini, bagi kebaikan rakyat jemaah haji Malaysia dan juga para pengusaha dan juga agensi pelancongan. Datuk Yang di-Pertua, yang akhirnya ialah saya mengambil kesempatan ini untuk mengambil peluang yang ada ini untuk dengan penuh rendah diri untuk mengucapkan jutaan penghargaan kepada barisan frontliner, termasuk Ketua Pengarah Kesihatan yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Sesungguhnya jasa dan peranan mereka dalam menghadapi dan mengharungi COVID-19 dan berjuang di barisan hadapan tidak boleh siapa pun menafikannya. Saya ingin titipkan sebuah pantun penghargaan untuk mereka semua. Senyum frontliner menawan hati. Berkorban jasa, tinggalkan keluarga. Demi Malaysia, negara yang dicintai, ayuh semua sanjungi dan hormatilah mereka. Saya ingin kepastian daripada pihak KKM bagaimana dengan kaki tangan sambilan ataupun kontrak yang telah diambil dalam tempoh COVID-19 ini. Saya cadangkan supaya mereka diserapkan ke jawatan tetap bagi memastikan pengalaman mereka dimanfaatkan dengan sebaiknya dan menjamin pendapatan mereka tidak terjejas, khususnya di saat ekonomi yang melanda negara pada kali ini. Penutup Datuk Yang di-Pertua ialah pujangga berkata, biarpun jalan itu panjang dan penuh liku, kita akan merintisnya bersama perlahan-lahan. Ketika inilah perbedaan yang paling indah adalah perbedaan yang mampu menciptakan penyatuan kita bersama. Selepas bersusah-susah, kita pasti akan bersenang-senang, insya-Allah. Sebagaimana Allah catatkan dalam kisah Nabi Yusuf AS, "Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi 'asirun." Kemudian akan datang pula sesudah itu tahun yang padanya orang ramai beroleh rahmat hujan dan padanya mereka dapat memerah hasil anggur, zaitun dan lain-lainnya. Surah Yusuf 49. Teguh kita menang bersama. Dengan ini, Kolakrai menyokong belanjawan 2021 ini dengan sepenuhnya. Kolakrai juga ingin menegaskan bahawa akan penuh teguh menyokong Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.